forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amil terhadap MB Kedah Sanusi. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi makno mendakwa terdapat gerakan untuk memecatnya sebagai wakil negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Sanusi berkata kerana itu cuba menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Kedah Norizan Kazali. Dia bagaimanapun tidak memberikan sebarang bukti dakwaannya. Okey, di akhir nanti kita akan komen macam biasa setelah mendengar respon dari Datuk Kamal Amil. Di Kedah Menteri Besar Sanusi itu mulalah pula dia kata ada dalang yang mahu menyingkirkannya dari Majlis Kewangan Negara. Bila saya baca kenyataan tersebut, saya kata apa benar ke? Sebab untuk menjanggotai Majlis Kewangan Negara, dia mesti mendapat restu daripada baginda Tuanku Sultan. Jadi soal sekarang ni kalau ada dalang, siapa? Apakah orang di istana? Jadi Kedah sekarang ni nampaknya kecoh lah. Bila Datuk Seri Muhammad Sanusi makno mendakwa ada usaha terancam untuk menyingkirkannya sebagai Menteri Besar mewakili Kedah dalam Majlis Kewangan Negara. Kerana keanggotaan Majlis Kewangan Negara termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 108 yang menetapkan Majlis Kewangan Negara perlu diketuai oleh Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang dilantik, manakala setiap negeri diwakili individu yang diperkenankan oleh Sultan atau yang di-Pertuan Negeri. Jadi kalau dia kata ada orang nak menyingkir dia dan sebagainya, apakah campur tangan istana? Saya rasa tak usah begitu. Sepatutnya Datuk Seri Sanusi tak payahlah melontarkan kenyataan-kenyataan yang membayangkan seolah-olah ada gelora yang berlaku dalam pentadbiran di negeri Kedah. Itu keadaannya saudara. Hari ini saya nak bercakap secara sebenar-benarnya, terus terang saya katakan, berhubung dengan kenyataan. Kenyataan veteran DAP, Lim Kit Siang. Sebab Lim Kit Siang dia berkata kedudukan yang membawa Perdana Menteri sama ada UMNO dapat peranan penting untuk menetapkan semula dan mengembalikan negara kepada prinsip-prinsip asal pembinaan negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Rukun Negara. Jadi beliau selaku bekas ahli parlimen Iskandar Puteri, dia menyatakan bahawa pilihan raya di 6 negeri pada bulan Julai atau Ogos ini akan memberikan kesan yang besar kepada Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Keputusan pilihan raya di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Terengganu itu merupakan ujian besar kepada Yang Amat Perdana Menteri, sama ada beliau akan kekal menjadi Perdana Menteri ataupun sepenuh penggal, itu 5 tahun. Jadi bila dia diminta memberi markah, banyaklah orang sekarang ni buat ujian, banyak kajian dan sebagainya saudara. Saya ketawa je saudara. Ada yang beri markah 4%, ada 15% dan sebagainya saudara. Dan bagi Lim Kit Siang, dia mengatakan 90% kemungkinan Datuk Anwar Ibrahim mampu bertahan sebagai Perdana Menteri untuk setahun. Dan 80% kemungkinan bertahan sebagai Perdana Menteri untuk 3 tahun. Serta 70% bertahan sebagai Perdana Menteri untuk penggal penuh 5 tahun. Itu katanya mengambil kira kegagalan pimpinan Perikatan Nasional di Parlimen untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi markah itu juga mengambil kira kegagalan pemimpin PN untuk menyahut titah yang Pertuan Agong semasa istiadat pembukaan Parlimen bahawa Malaysia memerlukan kestabilan politik untuk berjaya sebagai sebuah negara. Jadi saya melihat sekarang ni banyak orang mempertikaikan, berkata bahawa adanya usaha-usaha untuk meruntuhkan kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim. Saya melihat secara memang ada 2-3 perkara naratif-naratif yang kita dengar. Tapi selalu lihatlah pimpinan daripada Perikatan Nasional pun mereka nak buat macam mana. Sebagai contoh, saya katakan sebagai contoh, saudara, apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Nasib baiklah berlaku di Negeri Sembilan, saudara. Apabila anak kepada Ketua Pembangkang Setiausaha Agong Parti Perlembagaan Bersatu Hamzah Zainuddin yang telah dihadapkan ke mahkamah di Negeri Sembilan bila dengan tuduhan memasukkan dan berhubung kait dengan penyelewengan bekalan minyak masak. Nasib baik Negeri Sembilan. Kalaulah benda tu berlaku di Melaka, sebab kita ada satu blogger ataupun YouTuber di Melaka tu namanya Tok Johari. Rasa lencun kena ludah. Itu keadaannya. Jadi mereka banyak sembang. Sembang aja saudara. Kononnya bersih dan sebagainya.
Tapi akhirnya apa yang kita lihat, penyelewengan demi penyelewengan sekian terbongkar. Saya dipahamkan akan ada pembongkaran lagi. Akan ada, sabar, tunggu dulu. Mungkin bulan puasa ni, pihak pimpinan dalam SPRM dia tak maulah gunakan bulan puasa, hari baik, bulan baik ini untuk mengairkan dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ni kita mesti menerima hakikat. Kita harus menerima hakikat warga bangsa kita. Bangsa Melayu ni masih lemah, terutama sekali di bidang sektor ekonomi, sektor perdagangan dan perniagaan. Orang Melayu sekarang ni, Tailong, dia cuma kuat kerana banyak parti-parti politik saja. Itu je. Kekayaan orang Melayu hari ini, banyaknya parti-parti politik. Berbeza dengan kaum lain. Mereka terus menjana usaha, menjana ekonomi. Selesai Kuat Azam. Ini saya nak bagi tahu terus terang, saudara. Itu sikapnya kita. Jadi, sebab itu banyak orang menuduh kononnya anak muda menjauhi UMNO. Saya kata itu hanyalah satu gambaran, satu persepsi yang tidak berpijak di bumi nyata. Kerana masih ramai anak-anak muda mahu menyantuni UMNO setelah melihat kebejatan yang berlaku apabila pendedahan yang dibuat oleh SPRM berhubung dengan jana wibawa, berhubung dengan minyak sawit, minyak masak dan beberapa pendedahan yang lain akan ada. Keadaan ini. Jadi keadaan itu sepatutnya kita harus memikirkan bagaimana untuk memperkukuhkan kesepaduan kita. Parti-parti pembangkang ni datang dan pergi saja. Bila mereka tidak ada jawatan dalam parti UMNO khususnya, mulalah buat parti baru. Sebab itu lepas satu. Hilang jawatan daripada UMNO, tubuh parti. Kemudian maki hamun UMNO. Saya melihat bahawa UMNO ni kadang-kadang saya agak bersimpati lah. Sebuah parti yang memayungi warga bangsa Melayu kita ini akhirnya jadi cemuhan dan kejian di kalangan bekas-bekas pemimpin. Sewaktu mereka berada dalam UMNO, mereka memuja. Mereka melontarkan kepelbagaian cakap-cakap, ucapan yang begitu bersemangat. Kononnya nak bela bangsa, agama, UMNO begitu, begini. Tapi bila tak ada jawatan dalam UMNO, tubuh parti baru. Itu masalah yang saya lihat, saudara. Kalau mereka ikhlas dalam perjuangan, dia tak ada jawatan, tak ada masalah. Ini tak dapat jawatan je, melompat sana, melompat sini, macam mana kenyataannya. Saudara Faizal, saya sedang live ni. Saya sedang live lagi. Sabar. Saudara, itu gambarannya. Jadi bila tak ada jawatan, melompat. Melompat sana, melompat sini. Macam mana kenyataan daripada pimpinan, daripada PAS, kononnya. Pula dia mengatakan bahawa jangan terkejutlah, bahawa adalah mantan pemimpin UMNO yang akan menyertai PAS. Saya mengatakan kalau mantan dia bukan lagi ahli UMNO, apa ada masalah? Apa yang nak dikejutkan? Apakah satu berita menggemparkan? Dia kalau menggemparkan, kalau dia masih lagi memegang jawatan kepimpinan UMNO, itu menggemparkan. Kalau sekadar mereka telah pun disingkirkan, mereka tidak lagi memegang apa-apa jawatan, dia nak pegang apa jawatan, mereka punya hal lah. Tetapi itulah yang diwawarkan. Kononnya, apabila mantan-mantan ini tak ada bersalin ahli UMNO, menyertai parti pembangkang, kononnya UMNO itu lemah. Bagi saya tak betul, saudara. Itu satu andaian. Sebenar-benar saya khawatir, saudara, kalau mereka berterusan memaki hamun UMNO yang berjasa pada mereka. Sepatutnya, mereka yang dulu pernah menjadi pemimpin UMNO, mereka menerima kekayaan. Lihat, secara terus terang saya katakan, belum ada seorang pun mantan pemimpin UMNO yang tidak hidup senang lenang. Ya, secara Abang Yunus, dia kata gabungan UMNO PH mampu tumbangkan PN dalam PRU16 nanti. PAS dalam PN ya. Saya selalu bincang, saya nak jelaskan supaya orang faham. Sebab banyak sangat saya tengok. Adanya profesor-profesor yang, kalau saya kata profesor kangkung, mereka marah dengan saya. Tapi mereka tidak membuat kajian berpijak di bumi nyata. Sebagai contoh, ada buat kajian. Kononnya berdasarkan daripada 1250. Survey apa bendanya kalau 1250? Sedangkan rakyat Malaysia pengundi dah 21 juta. Kalau nak mengatakan UMNO ni lemah berdasarkan pada pengundi, mesti kira lah 21 juta. Apa pandangan 21 juta? Tak boleh nak ambil kira 1,200, 2,000 orang. Itu tak betul. Dan kadang-kadang dikira di kalangan kawan-kawan, teman-teman yang sealiran dengan mereka.
Saudara Idris bos, kenapa pula UMNO mesti diharamkan untuk menyelamatkan bahasa Melayu? UMNO tidak seharusnya, saya nak bagi tahu saudara. Saya Idris, kalau UMNO itu tidak menjadi kerajaan, bercempera negara. Ini jelas saudara, UMNO bukan parti picisan. UMNO bukan parti yang ditubuhkan di tepi jalan. UMNO bukan terdiri daripada kalangan pemimpin-pemimpin yang menubuhkan parti itu di kalangan orang yang kecewa. Begitu. Sebab dari asasnya dia ditabalkan di istana. Bukan kaling-kaling saudara. Tapi kalau anda berterusan maki hamun UMNO, saya khawatir, saya bimbang nanti saudara. Akhirnya orang Melayu ni jadilah seperti dagang lalu nasi ditanahkan. Ayam dikepuk, mati kelaparan, itik di kolam, mati kehausan. Ini perumpamaan ini kena pegang saudara. Sebab saya bimbang mereka berterusan memaki hamun. Dan hari ini saya lihat hadirnya begitu ramai antagonis Melayu. Antagonis ni pengkhianat saudara. Yang mereka mewujudkan dan mengamalkan teori pecah dan perintah. Mereka mengambil teori Machiavelli, pecah dan perintah. Kerana mereka mahu berkuasa. Matlamatnya lain tak ada, hanya untuk berkuasa. Saya malam ni nak cerita terang-terang cerita ini saudara, sebab saya semakin bosan melihat dalam media-media sosial macam-macam cerita. Tak ada yang baik pasal UMNO ni. Begitu juga dengan pimpinan negara, tak ada yang baik. Petang tadi saya dah bagi tahu, bagi RM200 pun salah, tak bagi lagi kena maki. Sedangkan belum ada satu negara pun di dunia ini yang saya lihat bila sampai datangnya hari-hari perayaan, sama ada hari perayaan Christmas ke, hari perayaan di Bali ke, ataupun hari perayaan Wesak Day, Takusan dan sebagainya, pimpinan negara-negara tersebut mengeluarkan belanja untuk rakyatnya. Berbeza dengan negara kita. Bila hampir saja hari Fitri, ada. Benarlah, sikit, memang tak banyak. Kita tahu. Bukan kita tak tahu, sebab negara sekarang berhutang. Takkan orang berhutang boleh bagi pada rakyat, tiap-tiap rakyat dia RM2,000, RM3,000. Yang termampu. Mengikut perkiraan di Kementerian Kewangan, okey. Kita bagilah sekitar 200, ada 500, ada 300. Kita bagi. Tapi jumlahnya bilion. Kita yang dapat sedikit ni, kita merasakan marah. Tak ada keprihatinan pada rakyat. Dapat RM200 nak buat apa? Paling tidak pun ada juga. Negara lain mana ada, saudara? Tak ada. Saya cakap terus terang. Hidup saya dah 67 tahun, tak pernah dengar pun saya. Adanya bantuan untuk hari raya, bantuan anak sekolah, tak ada. Tapi antagonis Melayu ni melontarkan pelbagai kata-kata kerana mereka berhasrat untuk menumbangkan kepimpinan yang ada. Dan mereka nak menggantikan. Saya dah selalu cakap, saya kalau nak gantikan sekarang ni, ganti siapa? Semua nyatakan siapa yang layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri saat ini. Siapa? Yang bersih, yang mahu melaksanakan satu islah dalam kepimpinan negara, mahu memerangi budaya rasuah negara kita ni. Sebab itu kita cuma mampu memberi pada rakyat RM200 sajalah raya, sebab kita berhutang. Kalau kita tak berhutang, seperti siang tadi saya dah beritahu, macam di negara Norway, di negara Brunei, rakyatnya tak ada pun ada kebejatan, tak ada ketirisan. Negara yang tidak mengamalkan rasuah dan tidak berlaku ketirisan mempunyai banyak surplus. Kadang itu tentulah rakyatnya akan mendapat kebahagiaan. Tapi kita di Malaysia ni terkial-kial nak cari duit, terpaksa pinjam. Dan hari ini hutang negara 1.5 triliun. Saudara Abdul Hamid, dia kata Profesor Padilawan tak boleh layan. Saya bukan nak melayan mereka, saya nak menjelaskan. Kerana mereka berselindung di sebalik jawatan profesor, kononnya pakar sangatlah pasal politik. Sedangkan mereka tak turun pun ke gelanggang, tak menyantuni rakyat. Memang saya tahu rakyat susah sekarang ni. Kesusahan ini dari mana datangnya? Berpunca dari mana? Mana mungkin saya lah bercakap. Malam ni pun saya cakap lagi. Mungkin anda bosan. Dulu malam lepas, 1 minggu dulu, sebulan dulu, 3 bulan dulu, malahan sebelum pilihan raya lagi saya dah katakan. Siapa saja yang akan mentadbir negara ini, mereka akan mewakili ataupun mewarisi hutang yang begitu besar. Negara dalam keadaan yang compang-camping. Dan inilah keadaannya. Bila kalaulah seandainya waktu itu saya kata, kalau ada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tidak mempunyai tongkat sakti.
Wah Ima, waktu itu saya juga mengharapkan pakar ekonomi seperti yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah dapat mentadbir negara ini melalui sentuhan ekonomi, kebijaksanaannya. Buka juga mungkin sukar kerana tidak punya tongkat sakti apabila hutang negara sebegitu tinggi. Dan mengambil masa lah. Jadi kena kita bagi ruang, kita kena bagi sedikit ruang untuk mereka. Ini masalah sekarang ni saudara. Lain tak ada mengamalkan budaya pecah dan perintah. Okey, tuan-tuan berkenan Sanusi, mari kita baca sikit kenyataan dia lagi. Saya MB Kedah kata apa? Saya bercakap sebelum benda ni berlaku dan saya tak boleh biarkan perkara seperti ini berlaku. Kalau orang minta bukti, memanglah tiada sebab gerakan ini belum menjadi realiti. Dia buat keluar kenyataan tanpa bukti saja. Orang panggil apa, dia cuba nak buat timbulkan spekulasi benda yang tak ada. Tak ada kerja lain dah. Patutnya beliau fikir macam mana nak bantu rakyat Kedah tu. Ini tak. Dia buat keluar cerita yang tak ada asasnya. Apa dia cakap lagi? Depa akan cakap tak ada bukti. Nak bagi bukti macam mana kalau benda belum jadi? Tapi saya akan pastikan ini tidak akan berlaku. Dia buat keluar cerita, dia cuba keluarkan isu untuk bagi orang perhatian kat dia. Kita berharap rakyat Kedah fikirlah, berubahlah. Janganlah pilih PAS macam Sanusi ni lagi untuk PRN akan datang. Mari kita support terus. Kerajaan Bawah Anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.